Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyeru agar kubu SB terus menjadi benteng kepada pelbagai aliran pemikiran tentang Islam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada para graduan baharu kubu SB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyeru agar Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB terus menjadi benteng kepada pelbagai aliran pemikiran tentang Islam yang ada di antaranya bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan demikian dalam titah sempena Majlis Convocation kali ke-15 Kupu SB pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya jua dapatlah bersama-sama berhimpun di Majlis Convocation kali ke-15 College University Perguruan Ugama Seri Begawan. Beta dengan sukacita merekamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan yang akan menerima ijazah dan diploma masing-masing pada hari ini sebagai tanda kejayaan mereka dalam pengajian di Kupu SB. Tidak lupa juga setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan beta kepada para ibu bapa, penjaga dan pensyarah yang telah menyumbangkan sokongan kepada para graduan sehingga mereka beroleh kejayaan. Kupu SB sebagai sebuah institusi perguruan agama di negara ini memainkan peranan amat penting dalam melahirkan modal guru. Namun perlu diingat, pencapaian bukan diukur melalui akademik semata-mata, tetapi juga melalui keupayaan guru-guru dalam membentuk akhlak yang mulia bagi pelajar dengan ilmu-ilmu Islam berlandaskan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita mengambil maklum dan menyambut baik usaha Kupu SB dalam memperkemas plan strategiknya 2025-2029 yang antara lain memberi penekanan kepada kecemerlangan akademik, penguasaan kemahiran dan pembentukan akhlak mulia melalui pengemaskinian struktur program dan pengisian kurikulum yang lebih relevan, yang sejajar dengan keperluan semasa. Titah Baginda turut mengingatkan bahawa penggunaan teknologi perlu dilakukan secara berhemah. Seiring dengan perkembangan teknologi melalui kecerdasan buatan AI, Kupu SB juga sebagaimana institusi pengajian tinggi yang lain perlu bijak memanfaatkan peluang ini untuk mempertingkatkan penguasaan teknologi supaya para mahasiswa dan tenaga akademik tidak ketinggalan dalam saingan arus perdana. Kita melihat teknologi berpotensi untuk dijadikan platform
yang berkesan dalam memperkukuh kaedah pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan usaha berterusan pihak kerajaan menyebarkan ajaran agama Islam berlandaskan aliran ahli sunnah wal jamaah. Walau bagaimanapun, beta ingin mengingatkan bahawa penggunaan teknologi perlu dilakukan secara berhemah supaya tidak menjejaskan nilai, adab serta etika kemanusiaan. Ianya bukan sebagai pengganti peranan guru dalam pendidikan. Sesungguhnya, sentuhan keramat seorang guru dalam proses pendidikan adalah tetap penting, relevan dan tidak mungkin ditukar ganti. Selain daripada kejayaan pendidikan Islam, beta juga menyeru agar Kupu SB terus menjadi benteng kepada pelbagai aliran pemikiran tentang Islam yang ada di antaranya bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengingatkan Kupu SB dan seluruh warganya mesti memahami perkara ini dengan bersedia untuk menangkis segala serangan pemikiran atau ideologi baru yang bertentangan dengan ajaran Islam sebenar. Akhirnya, beta ingin mengambil peluang merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan pada ahli majlis Kupu SB, barisan pentadbiran dan pengurusan Kupu SB di bawah pimpinan Rais, para pensyarah dan seluruh warga Kupu SB. Tidak lupa juga kepada ibu bapa dan penjaga graduan yang turut sama-sama hadir memeriahkan dan meraihkan kejayaan anak-anak mereka dalam majlis convocation ke-15 ini. 225 graduan menerima ijazah dan diploma pada majlis convocation kali ke-15 Kupu SB pada tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Kupu SB berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja, Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama dan Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdurrani Rais Kupu SB. Bacaan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 4 hingga 7 diperdengarkan oleh para graduan. Setentunya, kesahihan sesuatu berita boleh sahaja dengan mudah dapat menggantikan fungsi ulama sebagai pewaris ilmu. Rais Kupu SB dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai program-program baharu yang ditawarkan oleh Kupu SB pada sesi akademik 2026-2027.
KUPU-SB akan menawarkan 8 program baharu di peringkat ijazah sarjana dan doktor falsafah yang memfokuskan kepada 3 bidang warisan intelektual dan budaya Melayu Islam, iaitu pengajian Jawi, kitab Turath dan kaligrafi Islam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah, ijazah sarjana muda, dan diploma kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Daripada 225 graduan, seorang graduan dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah Perguruan Ugama, 21 ijazah Sarjana Perguruan Ugama, 45 diploma Perguruan Ugama lepasan ijazah, 76 ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dan 82 menerima diploma tertinggi Perguruan Ugama. Sebagai pengiktirafan pelajar yang menghasilkan penyelidikan berkualiti tinggi, KUPU-SB memperkenalkan anugerah pengiktirafan graduan tepat waktu dan anugerah penyelidikan cemerlang. Dan Muhammad Syarifuddin bin Muhammad Amirul Effendi. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Sebelum berangkat balik, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan pameran mini yang mengetengahkan pelbagai aktiviti, program serta pencapaian KUPU-SB.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan para atlet dan pegawai kontingen negara untuk membawa nama baik negara sebagai satu penghormatan yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab dan disiplin yang tinggi, selain menjauhkan diri dari bahan-bahan terlarang serta mematuhi akta dan peraturan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh World Anti-Doping Agency WADA. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara ke Sukan Belia Asia ketiga 2025 di Manama, Bahrain. Majlis berlangsung pagi tadi di Bilik Hijau Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pemangku Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan menyentuh penyertaan atlet dapat memperluaskan lagi kemahiran dengan memberikan persaingan yang sihat. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengingatkan para pegawai dan jurulatih sukan di negara ini untuk sentiasa memastikan serta menjaga keselamatan atlet-atlet dari sebarang gangguan dan penderaan seperti matlamat Majlis Olimpik Asia dalam mempromosikan dasar dan inisiatif perlindungan atlet seperti rangka kerja Komiti Olimpik Antarabangsa dalam menjaga perlindungan atlet. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayang Nur Fairuzah Hani binti Haji Muhammad alias Haji Zaini selaku Chef de Mission Contingent. Kontingen negara terdiri daripada 6 pegawai dan 5 atlet yang akan menyertai acara sukan akuatik renang dan golf. Jelajah Kerjaya 2025 merupakan pendekatan terbaik dalam memberikan peluang pekerjaan yang lebih besar kepada pencari kerja tempatan. Penganjurannya juga memudahkan para majikan mencari calon pekerja di keempat-empat daerah. Acara pada sebelah petang turut diisikan dengan sesi dialog bersama Menteri Kesihatan. Dalam sesi dialog mengubah cabaran menjadi peluang, ketahanan dan pertumbuhan kerjaya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengungsikan perspektif dan nasihat pencari kerja dan pekerja di luar sana mengenai cara mengharungi dunia pekerjaan yang mencabar. Menteri Kesihatan turut menasihatkan dari melihat cabaran sebagai halangan, seseorang harus mendekatinya sebagai peluang untuk inovasi, pertumbuhan dan transformasi. Pada Majlis Perasmian Jelajah Kerjaya 2025, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan usaha menangani pengangguran dan meningkatkan kecekapan tenaga kerja tidak boleh dipikul oleh pihak kerajaan semata-mata, tetapi memerlukan penyertaan aktif semua pihak. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah turut menekankan berdasarkan rekod tahun lalu, Jelajah Kerjaya berjaya menarik lebih 800 pencari kerja tempatan dan mengisi lebih 500 jawatan kosong. Dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei, Jabatan Perdana Menteri, acara berlangsung di Dewan Pridex Jerudong. Pada masa yang sama, kita turut berhadapan dengan cabaran seperti ketidakpadanan kemahiran, kestabilan pekerjaan serta kebergantungan terhadap sektor tertentu. Oleh itu, usaha memperkukuh kemahiran tenaga kerja perlu diteruskan melalui program latihan semula ataupun reskilling dan meningkatkan kemahiran upskilling agar pekerja senantiasa bersedia menghadapi perubahan industri.
Turut diadakan pelancaran Anugerah Brunei Local Opportunity and Outstanding Merit Bloom. Anugerah pengambilan anak tempatan tertinggi Jelajah Kerjaya 2024 dimenangi oleh Gomamam, manakala Anugerah Majikan Prihatin dimenangi oleh Borneo Kopitiam Restaurant and Catering dan Imagine Sendirian Berhad. Acara dibukakan kepada orang ramai sehingga Ahad ini mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang, kecuali pada hari Jumaat ditutup pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Sembilan pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menandatangani bagi penyertaan program Kadet Maritim, satu inisiatif bersama pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan IBTE sebagai sebahagian perjalanan kerjaya mereka untuk menjadi pegawai geladak atau deck officers. Majlis yang juga bersempena pelancaran Minggu Maritim Negara Brunei Darussalam 2025 berlangsung di Bridex, Jerudong. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datu Sri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Para kadet kini sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang Diploma in Nautical Studies di Akademi Maritim Brunei IBTE yang dirasmikan pada bulan Julai lalu. Program memberikan pengetahuan akademik, latihan praktikal dan kemahiran profesional bagi kapal kebangsaan dan antarabangsa. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB terus memainkan peranan penting dalam melahirkan para pendidik dan pemimpin yang bertakwa, berwibawa serta berakhlak mulia. Sedikit banyaklah membantu kepada kerajaan untuk merangka satu kepimpinan perguruan yang berteraskan dengan nilai Melayu Islam Beraja, menyumbang kepada negara khususnya dalam mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita ni bukan saja melahirkan pelajar yang mampu berbahasa Arab, akan tetapi pelajar yang mempunyai pemikiran yang kritis, kreatif dan reflektif. Bahasa Arab itu adalah kunci untuk teks-teks ataupun kitab-kitab Islam. So in order kita ni kan memahami ilmu Islam itu dengan lebih dalam, ada baiknya kita ni itu lebih mahir dalam bahasa Arab. Melahirkan guru yang berprofesional tinggi dan beretika dan juga berkepimpinan. Di samping itu juga sebagai seorang tenaga pengajar yang menjiwai profesion diorang sebagai seorang pendidik dan juga muadib yang membentuk syahsiah pelajar yang mendukung wawasan negara 2035. Saya berhasrat untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi untuk memperkukuhkan pengetahuan dan juga menyumbangkannya semula ke masyarakat dan juga agama. KUPU SB memiliki uniform ataupun seragam kuliah yang sangat luar biasa, memakai corak Melayu, memakai corak Melayu warna putih. Itu menjadi salah satu sunnah di dalam adab mencari ilmu, memakai songkok, memakai sinjang. Pertandingan startup dan pembentangan gabungan negara Brunei Darussalam Republik Korea merupakan platform untuk dialog, perkongsian dan inspirasi. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam berkata demikian dalam ucap tamanya semasa majlis perasmian yang berlangsung di UNN Signal Jalan Pasir Brakas. Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok turut menekankan kerjasama adalah kunci untuk memupuk idea inovatif dan mencapai pertumbuhan lestari merentasi sempadan. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setia Usaha Tetap Budaya Kementerian Budaya, Belia dan Sukan. Aktiviti 2 hari itu menghimpunkan pengasas syarikat startup dan para pelabur tempatan dan Republik Korea. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk memajukan transformasi digital dan memperkukuh penyertaannya dalam ekosistem inovasi ASEAN Korea.
Acara dianjurkan bersama oleh Brunei Innovation Lab dan Kedutaan Republik Korea di negara ini dengan kerjasama Unified National Networks UNN. Negara Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah bagi Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ASG 14. Kejohanan akan bermula pada 20 November hingga 28 November depan. Perkara tersebut dikongsikan petang tadi semasa sidang media bagi sukan berkenaan dan majlis penyampaian hadiah pemenang-pemenang pertandingan mereka cipta logo, maskot dan lagu rasmi. Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan menjelaskan ASG 14 merupakan acara tahunan di bawah naungan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN. Turut dikongsikan, 8 acara sukan akan dipertandingkan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang pertandingan mereka cipta logo, maskot dan lagu rasmi ASG 14. Seorang guru dari Pusat Tingkatan 6 Sengkurong Dayang Hajah Syahrifah Haji Muhammad Shahlan menerima anugerah Puteri Mahacakri PMCA 2025. Majlis penganugerahan diadakan di Bangkok, Thailand. Dayang Hajah Syahrifah memperkenalkan kaedah pembelajaran pengalaman bercampur iaitu satu kaedah pengajaran dan pembelajaran inovatif yang memberikan impak signifikan terhadap peningkatan pencapaian pelajar. Pendekatan tersebut juga dikembangkan menjadi program latihan yang komprehensif dan rangka kerja perancangan pengajaran yang kini dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh negara Brunei Darussalam. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Puteri Mahacakri Sirindon. Antara yang hadir, Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Daerah Tutong mengadakan sambutannya dengan tema Sambutan Akses kepada Perkhidmatan Kesihatan Mental ketika menghadapi musibah dan kecemasan. Sambutan berlangsung di Pusat Pengasingan Kebangsaan di hospital berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sambutan diisikan dengan forum bertajuk Kesedaran Kesihatan Mental dalam Perspektif Perubatan dan Islam, yang antaranya menyentuh keseimbangan antara kesihatan fizikal, mental dan spiritual dalam menghadapi tekanan hidup. Turut diadakan pameran Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Unit Urus Setia Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam petang tadi menganjurkan jaraiwara pemberikaan tabung dana bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Jaraiwara dihasratkan dapat menjelaskan matlamat dan objektif penubuhan tabung berkenaan. Diadakan bagi pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Jaraiwara berlangsung di Dewan Teater Utama Jabatan Perdana Menteri. Imam berperanan sebagai pemimpin rohani bukan sahaja untuk membimbing jemaah tetapi pemimpin institusi keluarga, menyampaikan ilmu serta menjadi teladan dalam penghayatan amalan seharian. Ini dikongsikan semasa sesi program khas Program Pengukuhan Institusi Kekeluargaan melalui bimbingan imam dan makmum dalam keluarga siri kedua bagi imam dan peranannya. Program diadakan pagi tadi di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar.
70 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Masjid, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Kementerian Pembangunan dan Syarikat Takaful Brunei. Program dianjurkan bersama Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan jawatan kuasa takmir masjid berkenaan. Pun ada juga dimuatkan dalam buku orang pengalaman pengapai. 8 pelajar daripada Sekolah Rendah Kasat, Sekolah Rendah Kampung Menengah, Sekolah Rendah Lumut dan Sekolah Rendah Amar Pahlawan akan menyertai pertandingan ko-akademik di Pekan Sepitang Sabah, Malaysia. Pertandingan sempena program kesedaran alam sekitar antarabangsa Hari E-West Sepitang 2025 diadakan esok hingga Sabtu ini. Hadir di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri bagi mengucapkan selamat bertolak Awang Muhammad Dani bin Aimi, pemangku pegawai tugas-tugas khas Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Program merupakan aktiviti ko-akademik anjuran Sekolah Kebangsaan Pekan Sepitang Sabah dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar Sabah. Program adalah bagi menarik minat generasi muda agar lebih inovatif dan kreatif dalam mendekati isu-isu alam sekitar. Tabung Amanah Pekerja TAP menganjurkan program Lakas Tahap Bersedia bagi kali kedua pada tahun ini. Diadakan selama 2 hari bermula kemarin, program berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Program yang disertai 30 pegawai dan kaki tangan dari kementerian berkenaan bertujuan memupuk kesedaran mengenai kepentingan membuat persediaan awal sebelum menghadapi fasa persaraan. Antara institusi yang turut terlibat, Brunei Darussalam Central Bank, Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Pusat Promosi Kesihatan dan Cyber Security Brunei. Program diharap akan dapat menjadi landasan awal kepada para peserta dalam membina kehidupan persaraan yang lebih terancang, selamat dan bermakna. Pasukan Kukuh juara kejohanan bola keranjang veteran Piala UC 1000 2025 selepas menewaskan CJMM di perlawanan akhir semalam. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Bagi perlawanan penentuan tempat ketiga, pasukan GHK mengalahkan pasukan Fatih 81-79. Sementara itu, pasukan Kukuh menewaskan CJMM 72-70.